Hi guys, saya sedang berada dekat Museum Negara Kuala Lumpur untuk menyaksikan pameran exhibition emas, kuasa emas. Emas itu kuasa. Kuasa emas, The Power of Gold. Jadi ini akan membagi kita sedikit info ataupun sedikit highlights on bagaimana emas mempengaruhi masyarakat kita daripada zaman dahulu lagi sehinggalah sekarang. Dan sedikit info daripada negara-negara luar, bagaimana emas telah menjadi satu simbol kekayaan, simbol kuasa. Jadi come guys, ikuti saya dan sama-sama kita tengok dan menonton video ini. Ptolemy, ahli geografi Greek, menerusi bukunya Geografi yang diterbitkan pada tahun 150 AD menamakan Malaysia sebagai Golden Chersonis atau Semenanjung Emas. Walaupun begitu, frasa Semenanjung Emas itu sebenarnya diambil daripada kitab lama India dalam kitab Ramayana. Ada dinyatakan terdapat satu tanah yang bergelar Suvarna Bumi atau terjemahnya Land of Gold. Versi buku geografi yang seterusnya menunjuk tentang Golden Chersonis ini sebagai tanah negara, sebuah negara yang mempunyai hasil emas di tanahnya. Kajian menerusi peta dunia yang dilukis oleh Ptolemy menunjukkan di Golden Chersonis terdapat 3 sungai yang menjadi penghubung kepada penduduk di Semenanjung Emas, iaitu Sungai Chersonas, sungai yang merentasi negara kita dari Thailand hingga ke Sungai Muar, Sungai Pelandas iaitu Sungai Johor, dan Sungai Antabas iaitu Sungai Pahang sekarang. Dipercayai yang pelombongan emas di negara kita sebenarnya sudah bermula 2000 tahun dahulu, dan Semenanjung Emas merupakan sumber emas dunia pada masa itu. Pelombongan emas juga sangat rancak di negara kita sehingga abad ke-17. Godiho di Eredia dalam tulisannya ada menyebut gelombang emas di Pahang dan petani amat aktif pada era tersebut. Kajian lain juga sudah menunjukkan kepentingan emas pada masyarakat zaman dahulu. Sejak abad pertama lagi, kerajaan Hindu yang wujud di negara kita dipercayai sebanyak lebih 30 kerajaan muncul dan hilang di sekitar kawasan pantai timur dan pantai barat negara kita. Kemasukan pedagang India melalui jalan laut memperkenalkan konsep agama, kerajaan yang bersepadu dan kesenian pada penduduk awal negara kita. Kerajaan paling terkenal pada masa itu ialah Kerajaan Lankasuka yang dipercayai berpusat di sekitar Kedah atau Petani. Pada tahun 2000 AD, amat terkenal dengan perhiasan emas mereka. Dikabarkan dalam kisah sejarah, Raja Lankasuka selalu menayangkan gajah peliharaan beliau yang dipakaikan emas dari kepala hingga ke kaki. Di dalam teks-teks lama India, kawasan di mana Kerajaan Lankasuka dinamakan sebagai Kataha. Kataha menjadi pusat penting kepada aktiviti perdagangan dan politik dunia pada masa itu. Dipercayai Kataha ini adalah nama gelaran kepada Kedah pada zaman tersebut. Emas menjadi sumber utama perdagangan hinggalah kedatangan pelai-pelai Kristian ke negeri Asia Tenggara yang mula memperkenalkan sistem baru untuk menggantikan emas yang digunakan. Walaupun begitu, aktiviti pelombongan emas di negara kita masih berjalan hingga sekarang. Emas sinonim dengan wanita. Permintaan emas begitu tinggi sekali. Di negara kita sekarang, pengeluaran emas kebanyakannya datang dari 14 lombong di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Tidak ramai yang mengetahui yang di negara kita ketika ini kita mempunyai satu jajaran panjang yang merentasi ketiga-tiga negeri tersebut yang dinamakan sebagai Malaysia Gold Belt.
Pada tahun 2015, sebanyak 4,732 tan emas telah berjaya dilombong di ketiga-tiga negeri tersebut. Begitulah sedikit sejarah di negara kaitan emas dan negara kita yang membuktikan tanah yang kita duduki ketika ini tanah bertuah. Harap anda semua belajar sedikit mengenai sejarah negara kita yang sebenarnya sangat menarik untuk dibincangkan. Barang perhiasan merupakan pelengkap dan penyeri kepada si pemakai, tidak kira lelaki maupun wanita. Barang perhiasan bagi lelaki adalah seperti tali pinggang besar, jam gantung, tongkat, cincin dan lain-lain. Manakala bagi wanita pula, barangan perhiasannya kebanyakan diperbuat daripada emas ataupun perak seperti gelang, cincin, rantai, subang, cucuk sanggul, kerongsang dan sebagainya. Sejak zaman pemerintahan Melayu lama lagi, pakaian dan perhiasan diri dianggap sebagai lambang atau kedudukan di dalam sesebuah masyarakat Melayu. Barang perhiasan yang sering dikaitkan dengan wanita lazimnya diperbuat daripada emas atau perak. Selain itu, terdapat juga barang perhiasan yang diperbuat daripada tembaga. Terdapat pelbagai reka bentuk dan corak yang menghiasi barang perhiasan tersebut. Pada zaman dahulu, tukang emas atau perak biasanya memilih corak yang berunsur flora dan fauna. Masyarakat pada zaman dahulu sangat akrab dengan alam semula jadi, maka dengan itu kebanyakan bentuk dan corak terdapat pada barang perhiasan wanita memiliki ciri-ciri alam. Reka bentuk dan corak untuk menghasilkan barang perhiasan adalah sangat penting. Hal ini kerana ukiran tersebut melambangkan nilai dan maksud yang tertentu. Tukang emas, perak atau tembaga Melayu pada zaman dahulu lebih gemar memilih motif bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Hal ini kerana reka bentuk dan corak pada barang perhiasan secara tidak langsung dapat membezakan hasil pertukangan masyarakat Melayu dengan masyarakat yang lain. Di samping itu, ukiran ini juga dapat menerangkan sejarah dan perkembangan seni pembuatannya. Masyarakat India. Kecintaan masyarakat India pada emas sudah terjadi sejak puluhan abad silam. Tak hanya di rumah-rumah, kebiasaan menimbun emas dalam jumlah besar juga terjadi di rumah ibadah, iaitu kuil-kuil mereka. Menyimpan dan memiliki emas tak lepas dari akar budaya dan sejarah panjang negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu. Jika ditarik dari sejarah panjang India, emas telah mengakar sebagai sarana penyimpanan aset sejak era Mongol hingga masa kolonial Inggeris. Kaum wanita India memilih menyimpan harta dalam bentuk emas. Emas dianggap sebagai logam yang terbaik di dalam buku Dhamma Sastra. Warna emas yang berkilat melambangkan kekayaan dan kemegahan. Penganut-penganut agama Hindu memuliakan arca dewi-dewi mereka dengan menyepuhkan menggunakan emas. Dewi Lakshmi atau Dewi Kemakmuran dalam agama Hindu digambarkan berpakaian sulaman benang emas, memakai perhiasan diri daripada emas dan tangannya menaburkan wang emas. Dalam upacara perkahwinan, emas dipakai oleh pengantin wanita sebagai simbol terhadap tahap kesejahteraan wanita berkenaan. Pengantin perempuan biasanya memakai subang, rantai leher, gelang dan hiasan kepala daripada emas yang dipercayai memberi tuah dalam perkahwinan. Emas juga dipercayai mempunyai kuasa penyembuhan dengan memakai cincin di jari kelingking yang dikatakan dapat membantu melegakan demam, selesema dan masalah pernafasan. Jika memakai cincin emas di jari tengah pula dipercayai dapat membantu kesuburan pemakainya.
Anak merak kampung Cina, singgah berhenti kepala ititi, emas perak kebesaran dunia, budi bahasa tak dapat dicari. Puas sudah menanam padi, nanas juga dipandang orang. Puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Peribahasa, simpulan bahasa, pantun, perumpamaan, bidalan dan pepatah sinonim di dalam sosiobudaya terutama masyarakat Melayu dahulu. Ungkapan tersirat yang dituturkan memberi maksud tersurat yang mempunyai unsur-unsur seperti nasihat, budi pekerti, kasih sayang, teladan, jenaka dan sebagainya. Perkataan emas sering digunakan di dalam ungkapan untuk dijadikan sebagai perbandingan bagi menunjukkan tahap kedudukan seseorang mengikut kekayaan, kelebihan, kekuatan, kemahiran, keintelektualan dan daya penarik yang tersendiri. Di sini jelas dapat dilihat betapa besarnya pengaruh emas dalam kehidupan mereka sejak dahulu lagi. Antaranya hati emas, sangkar emas, warga emas, suara emas, tinta emas, masa itu emas dan banyak lagi. Dan pada teater mini ini guys, anda boleh melihat di sinilah di mana Claudius Ptolemy, ahli geografi Greek, telah bercerita tentang semenanjung emas, Golden Chersonis, di mana land of the gold. Dan di sini juga anda akan menyaksikan the Golden Belt yang dinamakan itu. Namun begitu, sejarah perlombangan emas di tanah Melayu hanya dikatakan berlaku sejak zaman abad ke-7 atau ke-8, iaitu di Pahang. Ini berdasarkan penemuan bekas-bekas lombong lama beserta alatan yang digunakan. Sekaligus disimpulkan aktiviti ini terawal sekali dilakukan oleh orang-orang Mon. Orang-orang Mon ialah serumpun dengan bangsa Melayu dan Khmer yang merupakan penduduk asal Indochina, khususnya Burma, sebelum kedatangan bangsa Thai beramai-ramai. Dikatakan juga bangsa Mon yang mengasaskan kerajaan Remen, kini Pengkalan Hulu. Tun Sri Lanang ada mencatatkan kekayaan Pahang dengan emas, syahdan. Maka diceritakan oleh orang yang mempunyai cerita, ada di dalam negeri Pahang itu sebuah negeri, pura namanya. Air sungainya tohor, dengan pasirnya terlalu baik. Air tawarnya datang ke laut dan ada emas urai di sana dengan padangnya amat luas. Tun Sri Lanang, Sejarah Melayu. Aktiviti perlombangan emas di tanah Melayu telah dinyatakan dalam rekod lama Cina sejak abad ke-13, di mana emas dilombong dan didagang dari negara Kelantan dan Pahang. Pelayar Portugis di Eredia sekitar tahun 1600 juga ada mencatatkan dalam buku notanya bahawa negeri Pen merujuk kepada Pahang banyak dikunjungi pendagang kerana lombong-lombong emasnya yang berkemungkinan menjadi punca kepada perdagangan emas di Iskandariah atau Mesir. Maka emas dari kawasan berbukit dan curam ini dibawa ke Melaka untuk didagangkan. Di Eredia juga menyatakan emas telah dijadikan sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain oleh Sultan Pahang pada ketika itu. Catatan sejarah menyatakan orang-orang Minangkabau telah berhijrah ke Pahang dan membuat penempatan sekitar Triang, Sungai Bera, Sungai Semantan dan Sungai Bilut pada abad ke-16. Menjelang tahun 1612, mereka bersama orang-orang asli mengusahakan perlombangan emas di kawasan sekitar Sungai Jelai menggunakan dulang. Pun begitu, masyarakat Melayu Minangkabau ketika itu mempercayai bahawa beberapa kefahaman seperti ada semangat emas, spirit, yang boleh mengubah kedudukan emas di sungai pada suatu masa. 2. Untuk mendapatkan hasil emas yang banyak, mereka tidak boleh berkasut,
berpayung, berkelahi dan berjudi semasa mendulang. Ini salah satu berpantang larang nenek moyang mereka. Orang-orang Cina mula datang ke Pahang sekitar abad ke-18 untuk melombang emas. Mereka datang dari Perak, Negeri Sembilan dan Pulai Kelantan. Digunakan sebagai perhiasan di zaman milenium ini, emas juga digunakan dalam menghasilkan produk-produk yang sangat pelik dan tak masuk akal. 1996, turbo cabriolet telah dibuka untuk pembelian di Rusia. Bersalut emas. Juga sebuah basikal bersalut emas yang berharga 1,641 seunit. Papan kekunci hasil oleh syarikat daripada Jepun iaitu Wakazura Kobau bersalut emas yang berharga RM1,050. Okay guys, enjoy watching. Seterusnya klip-klip yang saya telah paparkan di sini. Terima kasih. Kepada anda yang belum kenal channel saya, sila subscribe, like dan juga share. Terima kasih. Kita jumpa lagi.